Okay, Assalamualaikum. Saya Nurul Hamiza daripada Travel Tanjung Malim. Okay, untuk hari ini secara santai-santai saya nak kongsikan sedikit lah tentang adab berniaga. Okay, sekarang ni kita dah banyak buat online punya business, perniagaan secara online, secara dah kurang kan kita nak berniaga kat luar, tapi jadi saya nak kongsikan ni tentang adab-adab kita yang sepatutnya lah kita ikut, yang kita buat dalam Islam, ikut cara Islam. Jadi siapa yang tengok live ni bolehlah tahu adab berniaga, ataupun bolehlah tengok sendiri dekat Google, banyak sangat. Tapi hari ni saya nak sharekan jugalah tentang adab berniaga ni. Tak banyak, dalam berapa-berapa point sahaja. Okay, so ada berniaga ni secara umumnya yang kita nampak, kita menjual dan juga kita membeli barang. Jadi kat sini adab pertama lah yang perlu kita buat, yang perlu kita ada pada diri kita ni sebelum kita nak menjual, mestilah niat. Okay, jadi adab yang pertama adalah niat, di mana niat ni adalah perkara utama yang perlu ada pada diri kita ni sebelum kita nak memulakan perniagaan kita ni lah. Okay, jadi bila kita dah set mindset kita ni nak berniaga dan niat semuanya kerana Allah, insya-Allah perniagaan kita tu akan laris dan baiklah perjalanan perniagaan kita tu. Okey. So niat ni adalah sangat penting. Niat ni adalah bila kita dah ada niat yang kita ni nak bila kita dah ada niat yang baik untuk permulaan sesuatu perniagaan tu, ia akan memberikan kita satu kesan yang positif lah, ataupun memberikan masa depan kita pun satu kebaikan sebenarnya. Okey. Jadi dalam menjalankan perniagaan ni kita akan mendapat pelbagai cabaran dan juga kita akan menceburi pelbagai jenis ragam pembeli. Okey. Jadi dari situ kita dah kena bersedia untuk terima setiap apa yang datang pada diri kita. Jadi bila kita nak terima semua benda ni, first of all kita kena ada niat lah. Niat yang baik, niat yang kita boleh hadap semua benda ni dengan baik, supaya tak jadi apa-apa pada perniagaan kita tu lah. Okey, jadi itu benda pertama, adab yang pertama, iaitu niat. Okey, yang kedua pula, tidak menjual barang yang diharamkan. Okey, so disebabkan kita ni apa yang saya nak kongsikan hari ni, adab menjual dengan cara Islam. Jadi mestilah kita tak boleh nak menjual barang yang diharamkan kan. Kalau yang bagi nan, mungkin dia orang boleh lah nak bercampur barang. Tapi kalau dari segi Islam, orang yang sebagai orang Islam yang berakal, kita boleh nak menjual barang yang sepatutnya, barang-barang yang dihalalkan, yang perlu dijual. Okay? Dan kita ni ditegah daripada mendekati perkara yang diharamkan oleh syariat Islam sendiri. Okay, bila kita dekat, bila kita jual juga, nampak sangatlah kita ni tak mengikut adab yang sepatutnya. Okey, jadi kat sini kita ni disarankanlah supaya jauhi barang-barang yang diharamkan. Contoh seperti dadah, arak, majalah-majalah yang tak sepatutnya kita tengok.
Dan banyak lagi sebenarnya benda yang kita benda-benda yang haram lah yang kita tak boleh nak jual. So tak payah jual lah. Okay, so kat sini ada daripada Rasulullah yang pernah bersabda dalam sebuah hadis, perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram itu juga jelas. Jadi di antara kedua-duanya adalah syubha. Jadi ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan selain daripada itu, ada juga baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali perkara yang baik, iaitu halal. Jadi dah daripada hadis ni pun kita nampak yang Allah pun tak terima barang yang kita jual tu haram. Okey, bila haram memang sahlah Allah takkan terima. Jadi kita kena tahu dulu barang tu halal ataupun haram untuk kita jual. Okey. Jadi saranan kepada kita semula ataupun sebagai penjual, berdasarkan hadis-hadis yang saya baca tadi, kita ni kena berwaspadalah bila dalam perniagaan. Okey, kita tak kisah nak jual apa pun, tak kisah, tapi kena ada adab-adab yang sepatutnya lah untuk kita ikut. Dan kita nak bagi perniagaan kita tu berlangsung dengan baik, mestilah kena ada adab-adab yang baik jugalah. Okey. Kemudian okey, itu poin yang kedua, iaitu okey, yang tu poin yang kedua, iaitu tidak menjual barang yang diharamkan. Okey, yang ketiga, tidak memonopoli barang. Okey. Jadi apa maksud tidak memonopoli barang ni? Antara hak peniaga ataupun terhadap pelanggan ialah kita ni menyekat barang keperluan asas yang mana ia menjadi nadi. Okey, kat sini apa yang saya faham lah, kita sebagai penjual, kita simpan barang-barang ataupun ialah barang yang keperluan sebenarnya, kita tak jual. Okay, kat situ nampak lah monopoli. Barang keperluan kan sepatutnya kita kena beli. Okay, tapi kalau yang itu yang kita kita menyorokkan ataupun simpan, tak jual barang-barang macam tu, okay, benda tu akan jadi salah lah. Okay, jadi benda tu adalah dilarang oleh syariat Islam sendiri, iaitu menyimpan barang dalam masa tertentu untuk dijual apabila berlaku peningkatan harga yang melambung tinggi. So macam kita simpan dulu barang tu, bila dah ada kenaikan harga baru kita jual. So sepatutnya yang tu tak boleh lah. Okey. Bahkan ia haram di sisi Islam sendiri kerana memberi kemudaratan kepada orang lain. Okey. Ni ada sabda daripada Rasulullah, siapa yang memonopoli makanan selama 40 hari, maka ia terlepas daripada Allah dan Allah terlepas daripadanya. Okey, ini adalah hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakimi. Okey, jadi seandainya perkara ini berlaku secara tidak langsung membawa kepada ketidakadilan lah dalam sosioekonomi, yang mana setiap rezeki Allah harus dikongsi bersama. Okey, inilah garis panduan dalam berniaga. Okey, dekat sini dah terang-terang nampak yang kita ni sepatutnya tak boleh nak pentingkan diri kita sendirilah, keuntungan diri sendiri, semuanya untuk diri sendiri, tak fikir untuk orang lain. Sedangkan benda-benda tu adalah benda yang harus, okay, kita kena kongsi bersama kita semua sebenarnya. Okay, sebab rezeki datang daripada Allah dan kita harus gunakan sama adil lah. Jangan kita nak ambil benda tu semudah seperti itu. Okey. Kemudian seterusnya poin yang mematuhi perjanjian. Okey, mematuhi perjanjian ni pun juga sangat penting dalam perniagaan lah, antara penjual dan juga pembeli. So jadi bila mematuhi perjanjian ni, apa yang kita nampak, dia adalah satu, orang panggil akad jual beli. Okey, bila kita dalam Islam ni, kita akan ada satu
bila kita dah buat perjanjian lah dengan pembeli kita atau penjual atau pembeli, bila kita dah melanggar perjanjian tersebut, maka benda tu akan memberikan satu kerugian yang besar lah kepada peniaga tersebut. Okey, dan ia juga akan menghilangkan kepercayaan pada masa yang akan datang. Jadi bila kita dah buat janji, kita kena tepatilah janji kita tu. Kalau kita dah tak ikut, maka kita akan kena hadaplah perjanjian kita yang perjanjian kita dah buat. Okey, seterusnya. Okey, maafkan saya tadi cakap pasal mematuhi perjanjian kan. Okey. Jadi kat sini kita sini nampak okey, kat sini ada ayat surah daripada Al-Maidah ayat 1 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, kita penuhilah akad-akad itu. Jadi bila kita dah buat satu perjanjian ataupun akad daripada pembeli dan juga penjual tu, kita kena tak boleh kita nak ingkar lah ataupun kita nak langgar. Jadi kat sini kita nampak betapa pentingnya untuk mematuhi perjanjian sehingga supaya tak jadi satu masalah yang besar pada perniagaan kita tu sendirilah. Okey. Okey, kemudian mencatat segala urusan jualan. Okey. Contohnya seperti resit lah. Resit adalah satu bukti yang berlaku penjualan dan juga pembelian. Okey. Jadi istilah resit ni adalah satu pembelian atau akaun yang keluar masuk kewangan, seringkali yang diguna pakai dalam setiap urusan pembelian lah. Okey. Ia adalah bertujuan untuk mengukuhkan proses jual beli serta mengadakan proses jual beli di hadapan saksi yang dipercayai. Okey. Jadi resit ni sangat penting. Bila kita dah beli satu barang tu adalah satu pembuktian yang kita dah bayar dan kita pun dah jual. Okey. Jadi resit ni sangat penting. Bila kita beli, contohlah kita nak jual apa, kita nak tukar barang ke apa ke, kita akan bawa resit tersebut supaya kita tak adalah macam contoh pembeli tu dah beli and then kita nak tukar, tak boleh main tukar lah. Kena ada resit atau bukti yang kita dah beli, baru kita boleh buat pertukaran barang. Okey, kemudian bersikap jujur. Okey, dalam perniagaan ni kita kena dah jujur, tak boleh lah tipu-tipu. Sebab kita ni jual kerana Allah. Jadi bila kita nak menyembunyikan rosaknya barang tu, okay, barang tu rosak tapi kita, ataupun dah expired ke apa, kita simpan je. Kita tak letak tepi ke ataupun buang ke, ataupun kita buat perbaharui balik benda tu ataupun hantar dekat tempat-tempat yang sepatutnya untuk diperbaharui. Bila kita tak buat benda tu, maka benda tu akan jadi tak jujur lah pada perniagaan kita sendiri. Sepatutnya kita kena sikap jujur, sebab kita nak jual tu kepada orang yang manusia juga, bukan kita nak jual kepada haiwan ke ataupun orang yang tak makan benda tu, tak guna tu, tak. Tapi kita kena jujur lah. Okey. Jadinya kat sini so sikap jujur ni adalah sangat penting lah dalam perniagaan. Okay, banyak juga sebenarnya poin yang boleh saya kongsikan tentang adab berniaga. Okay, jadi setakat ni sajalah yang saya dapat nak kongsikan dalam live untuk hari ni. Jadi siapa yang tengok live saya bolehlah tahu ataupun dengarlah sedikit adab berniaga daripada saya. Okay, itu saja untuk saya hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.